Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Coffee? No? Are you sure? Okay. Macam mana aku nak start Okay. Untuk korang yang first time datang ke channel aku, di sini aku akan membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan jenayah, crime scene, kisah-kisah seram, kisah-kisah sejarah and a little bit of kisah-kisah rakyat. This is the story. Let's begin. Roll it. Okay guys, kisah yang aku nak ceritakan untuk video kali ni ada kaitan dengan kisah satu persahabatan yang mana pada akhirnya telah bertukar menjadi satu pengkhianatan. Yes, satu persahabatan yang telah bertukar menjadi pengkhianatan. Dan kisah ini ada kaitan dengan seorang wanita ataupun perempuan yang bernama Mirna Salihin. Mirna Salihin ni guys, dia merupakan seorang rakyat Indonesia, seorang warga negara Indonesia yang telah dilahirkan pada tahun 1988. Dan dipendekkan cerita, pada tahun 2007, Mirna Salihin telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di sebuah universiti yang mana ianya terletak di Sydney, Australia. Dan pada waktu itu, dia pun pergi ke Australia untuk melanjutkan pelajaran. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita berada dekat tempat orang for the first time, untuk pertama kalinya kita akan rasa kekok, kita akan rasa awkward, apatah lagi kalau kita berada dekat negara orang yang tentunya environment dia lain, culture dia lain. Pada waktu tu, Mirna Salihini telah mencari kawan-kawan yang sama negara dengannya untuk memudahkan urusan dan juga untuk membiasakan diri. Dan pada waktu tu, Mirna Salihin telah kenal dengan beberapa orang pelajar yang sama negara dengannya, iaitu Indonesia, dan salah seorang pelajar itu bernama Jessica Wongsu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pejam celik, diorang ni pun tamat pengajian dekat universiti tersebut. Mirna Salihin dan rakan-rakannya yang lain ni telah balik semula ke Indonesia, tetapi Jessica Wongsu dia tak balik. Dia stay dekat Australia dan dia memohon untuk bekerja dekat Australia. At the same time guys, dia juga apply ataupun memohon untuk menjadi warga negara Australia pada waktu tu. Dan sekitar tahun 2014, Mirna Salihin ni dia telah pergi melawat semula ke Australia. Dia nak jumpa dengan kawan-kawannya. Dia nak pergi melawat tempat yang dia pernah belajar dulu, dan akhirnya dia telah berjumpa dengan Jessica Wongsu yang pada waktu tu masih lagi berada dekat Australia. Tetapi guys, sedangkan pantai lagi berubah, ini kan pula hati manusia. Mirna Salihin dan juga Jessica Wongsu, diorang berjumpa dekat sebuah kafeteria. Tetapi diorang bertengkar, diorang bergaduh hanya disebabkan seorang lelaki guys. Yes, seorang lelaki. Dan akhirnya pada waktu tu Jessica Wongsu dia terus angkat dan terus belah macam tu meninggalkan Mirna Salihin seorang diri di kafeteria tersebut. Semenjak hari itu, hubungan Jessica dan juga Mirna menjadi renggang. Diorang ni dah tak serapat macam diorang time belajar dulu. So guys, korang mesti fikirkan, kalau kita belajar dekat luar negara, kalau kita kerja dekat luar negara, biasanya kehidupan kita akan macam best, macam happening sebab yelah kita belajar dekat luar negara. Tetapi tak untuk Jessica Wongsu. Kehidupan dia tak begitu stable waktu dia dekat Australia, dan dia telah dimasukkan ke hospital sebanyak 5 kali guys, di atas cubaan untuk membunuh diri. Dia berada dalam keadaan depression. Tak
tak tahulah disebabkan oleh faktor kewangan ataupun kawan-kawan, kita tak tahu, tak dinyatakan. Tetapi yang pastinya dia memang betul-betul berada dalam keadaan depres pada waktu tu sepanjang dia berada di Australia, dan sehinggalah ini menyebabkan dia menjadi seorang alkoholik. Dia mengambil alkohol secara berlebihan guys. Every time, setiap kali dia ada masalah, dia akan ambil alkohol, dan pada suatu hari tu dia memandu di bawah pengaruh alkohol, okay, under the influence. Malangnya guys, nak dijadikan cerita, dia telah serve accident dan telah melanggar sebuah bangunan. Thankfully, tak ada siapa-siapa yang tercedera. Tetapi guys, Jessica Wong Soo pada waktu tu dia mengalami kecederaan yang boleh dikatakan teruk. Dia telah patah tulang rusuk. Dia cedera di bahagian dada disebabkan aksiden tersebut. Dan sekali lagi, dia telah dimasukkan ke hospital. Selepas tu guys, selepas dia sembuh, dia telah dikenakan denda hukuman disebabkan memandu di bawah pengaruh alkohol, dan keadaan menjadi semakin teruk apabila dia telah dibuang kerja. Umpama apa orang cakap, sudah jatuh ditimpa tangga. Yes, itulah keadaan Jessica Wong Soo sepanjang dia berada dekat Australia. Dan dia pernah teks kawan dia yang berbunyi, daripada aku bayar saman ni, lebih baik aku gunakan duit tu untuk aku travel. Dan pada waktu tu dia telah ambil keputusan yang dia nak balik semula ke Indonesia guys. Dia nak lari dari keadaan yang stres yang dia hadapi pada waktu tu dekat Australia. Okey guys, kita berbalik kepada kisah kehidupan Mirna Salihin yang pada waktu tu berada di Indonesia. Dia telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Arif Sumarko. Diorang bercinta dan akhirnya hubungan diorang ni semakin hari semakin serius, sehinggalah diorang ni decide untuk melangsungkan perkahwinan. Dan akhirnya pada hujung tahun 2015, pada bulan November, diorang telah melangsungkan perkahwinan diorang ni dekat Bali. Mirna Salihin dia tak bagi tahu yang dia bernikah dengan Arif Sumarko ni kepada Jessica Wong Soo. So Jessica Wong Soo have no idea yang kawannya telah bernikah, dan ini membuatkan Jessica Wong Soo marah sebab dia tak diinform apa-apa pasal pernikahan tu. Mungkin benda ni agak sensitif bagi perempuan, aku tak tahu. Dan pada waktu tu hubungan yang semakin renggang menjadi lebih renggang disebabkan isu ni. So kejadian ini berlaku pada 6 Januari 2016 di sebuah shopping mall yang terletak di tengah-tengah bandar Jakarta, Indonesia. Mirna Salihin, Jessica Wong Soo dan seorang lagi kawannya telah berjumpa. Tetapi guys, Jessica Wong Soo telah tiba awal di cafeteria tersebut. Dia call Mirna dan juga kawannya, tanya nak order apa, nak minum apa. Then Mirna dan juga kawannya yang seorang lagi tu cakap, tak apalah, nanti kita orang order lah kalau kita orang sampai dekat tempat tu. Tetapi Jessica Wong Soo dia insist, dia berkeras juga guys. Dia cakap, tak apa, biar aku yang order. Korang lama lagi kan? Tak apa, aku tolong orderkan untuk korang. So pada waktu tu Mirna dan juga kawan dia seorang lagi tu cakap dekat Jessica, okey lah, tak apalah, tolong orderkan aku kopi Vietnamese coffee, dan juga kawan yang seorang lagi tu dia nak minum koktail. So pada waktu tu Jessica Wong Soo tolong orderkan air untuk kedua orang kawan dia ni. 2 minit selepas dia berada dalam cafeteria tersebut, dia keluar balik guys. Kira macam dia nak pergi ke satu tempat, dan selepas 45 minit dia datang semula ke cafeteria tersebut dengan membawa 2 buah bag. Contoh dia nak bagi macam oleh-oleh, dia nak bagi gift dekat kawan dia ni. So guys, pada waktu tu Jessica Wong Soo dia telah duduk dekat sebuah meja tu, and then dia tengok sekeliling, dia tengok keadaan sekeliling, dia tengok atas, seolah-olah dia tengah melihat, dia tengah survey di mana tempat CCTV terletak dekat cafeteria tersebut. And at the same time guys, dia letakkan beg yang dia beli tadi tu di atas meja. Okay, dan selepas tu waiter pun sampai dengan air minuman yang telah diorder oleh Jessica Wong Soo. Dan selepas waiter tu letak dekat atas meja, Jessica Wong Soo ni dia telah cover guys, dia telah cover air yang dia order tadi tu dengan beg yang dia bawa. Dia letakkan macam, kalau CCTV tu dekat area tu, dia letakkan dekat tepi tu.
Dia seolah-olah cover tempat tu, cover air tu daripada dilihat ataupun dirakam oleh CCTV. So pada waktu tu dia telah mengeluarkan macam satu benda guys. Dia keluarkan benda tu dan dia letakkan ke dalam air minuman Mirna Salihin. Tak tahu apa yang dia letakkan. Dan tak lama selepas tu guys, Mirna Salihin dan kawannya sampai ke kafeteria tersebut dan diorang pun berjumpa dan berpelukan. Dan Mirna Salihin minum air kopi Vietnamese coffee yang diorder tadi. Selepas tu guys, selang 2 minit sahaja, Mirna Salihin pengsan tak sedarkan diri. Tapi sebelum dia pengsan tak sedarkan diri tu, dia sempat bagi tahu dekat kawan-kawannya yang dia cakap air ni rasa lain, totally lain guys. Dan tak lama lepas tu dia terus pengsan dan tak sedarkan diri. Keadaan pada waktu tu sangat kecoh. Semua orang dekat kafeteria pada waktu tu terkejut dengan apa yang telah berlaku. Diorang terkejut tengok yang Mirna Salihin ni tiba-tiba pengsan. Waiter-waiter kat situ, pekerja-pekerja kat situ terus pergi ke arah meja diorang ni dan tengok keadaan Mirna Salihin yang dalam keadaan tak sedarkan diri. And then guys, satu perkara yang macam mencurigakan berlaku. Jessica Wong Su ni cakap dekat waiter ataupun pekerja dekat kafe tu, korang ni letak apa dalam air minuman kawan aku sampai dia pengsan macam ni? Pada hari tu sebenarnya ada 10 orang customer yang telah order air yang sama. Diorang telah order air kopi Vietnam pada waktu tu, tetapi tak juga pengsan, macam tak ada efek apa-apa pun. So owner tempat tu pun curious dengan apa yang telah terjadi dan ambil air yang dia minum tadi, dia pergi check dan dia simpan air tu guys. Dia tak buang, dia simpan air tu. So lepas tu Jessica Wong Su dan kawannya terus membawa Mirna Salihin pergi ke hospital guys. Diorang call ambulance, tetapi sebaik saja 5 minit, yes, 5 minit diorang sampai ke hospital. Pada waktu tu Mirna Salihin telah disahkan meninggal dunia. Arif Sumarko guys, husband dia ni terus bergegas ke hospital. Tapi time dia sampai dekat hospital tu, memang isteri dia telah meninggal dunia guys. Diorang ni guys baru beberapa bulan nikah, baru beberapa bulan kahwin dan tak sempat nak pergi honeymoon. Dan dia tengok isterinya telah meninggal dunia pada hari tu guys. Just imagine perasaan dia pada waktu tu, apa yang dia rasakan. Dan selepas kejadian hari itu guys, siasatan pun dijalankan oleh pihak polis. Pihak polis telah pergi ke kafe itu semula dan mengambil sampel air yang diminum oleh Mirna Salihin. And thankfully, diorang telah berjaya menjumpai bahawa di dalam air tersebut mengandungi racun yang digelar cyanide. Cyanide tu guys adalah racun yang boleh menyebabkan kematian, racun yang mengganggu sistem saraf manusia. So benda tu telah dijumpai di dalam air minuman Mirna Salihin pada 6 Januari 2016. So at the same time, Jessica Wong Su ni guys, dia telah menjadi suspek utama oleh pihak polis setelah pihak polis meneliti rakaman CCTV yang terdapat di kafeteria tersebut. Pihak polis Indonesia telah menyiasat Jessica Wong Su dan diorang tahu Jessica Wong Su ni mempunyai kerayatan Australia. So diorang call pihak polis Australia untuk membuat siasatan berkenaan dengan latar belakang Jessica Wong Su. Dan pada waktu tu diorang call kawan ataupun kolik tempat kerja yang sama dengan Jessica Wong Su dan diorang tanya, adakah kelakuan Jessica Wong Su ni pelik time kerja ataupun dia mempunyai apa orang cakap perangai yang membahayakan rakan-rakan. So kawan dia guys yang berada sama tempat kerja telah memberitahu pihak polis yang dia tak hairan kalau Jessica Wong Su ni membunuh, sebab pada waktu tu dia telah diugut. Jessica Wong Su ni cakap dekat dia yang you can die and your mother can die too. So dia tak hairan kalau Jessica Wong Su ni boleh membunuh. Dan sehinggalah pada 27 Oktober tahun 2016, Jessica Wong Su telah didapati bersalah di atas tuduhan membunuh Mirna Salihin. Jessica Wong Su telah dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun disebabkan membunuh.
Dan sepanjang perbicaraan diadakan secara live di stesen TV Indonesia guys. Dan pada waktu tu semua orang tengok ataupun semua orang menonton kisah ni dan mengikuti kisah Myrna Salihin dan juga Jessica Wongsu ni guys. Suaminya pada hari tersebut begitu sedih. Keluarga-keluarga Myrna Salihin guys sedih dengan berita kematian Myrna Salihin, dan kita tahu di mana seorang sahabat sendiri, Jessica Wongsu ni guys, dia sanggup membunuh kawannya yang sama belajar, sama tidur mungkin dekat universiti, sama makan. Tetapi guys, akhirnya dia telah membunuh guys. Dia macam tak masuk akal kan, tapi itulah dalam keadaan dunia sekarang ni, kita tak tahu dalam hati seseorang tu apa yang dia fikirkan, apa yang dia rasakan. Dan kisah Myrna Salihin ni guys, walaupun kita berkawan dengan orang tu, dia masih boleh melakukan sesuatu yang membahayakan. Even dia sanggup untuk membunuh. So di sini aku nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa, dan kisah yang aku ceritakan kali ini mungkin kita boleh ambil untuk dijadikan pengajaran pada waktu yang akan datang. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ini. Terima kasih kat korang yang masih lagi menonton video aku sampai habis, and I really appreciate it. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video.